Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah 'azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Nazir dan seluruh ahli kuasa serta para pegawai Masjid Setia Alam, barisan para imam dan para asatizah yang dimuliakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmatnya untuk pertama kalinya kita dipertemukan dalam majlis ini. Saya Muhammad Reza bin Kamarudin, tinggalnya di Taman Ikuin Seri Kembangan. Petang tadi hujan, saya cakap lepas asar tadi tengok hujan dah mula turun di Seri Kembangan. Pukul 5 lebih kurang 10 minit saya keluar rumah, terus kemari sampai lebih kurang pukul 6.50 lah, lebih kurang tadi 6.50 sampai. Alhamdulillah sampai juga. Sebab biasa keadaan biasa saya pukul 6 baru keluar, tapi hujan ni memang tak percaya. Jadi itu langkah selamat pada datang awal, pun lambat juga sampai. Tuan-tuan dan puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, insya-Allah malam ni saya nak berkongsi pembacaan dengan tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian dengan satu tajuk daripada sebuah kitab 34 Amalan Penebus Dosa. Dan di antara amalan-amalan yang melunturkan dosa kita, amalan-amalan yang boleh melenturkan dosa kita, yang boleh meningkatkan darjat kita, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, adalah sifat pemaaf dan sabar. Kita boleh cakap sabar, maaf, kedua-duanya ringan di bibir, tetapi sebenarnya kedua-dua perkara ini di hati kita, di sanubari kita, subhanallah, kadang-kadang sifat dendam kita ke atas orang yang menginaya kita itu kadang-kadang boleh kita sebut mati hidup balik pun never say sorry. Dan kadang isu kecil, jengkel punya pasal, sakit hati punya pasal, kita hilang kawalan. Kadang-kadang sifat marah kita tadi, dia membuat dia melonjak sehingga kepada tahap hilang kawalan. Akhirnya berlaku sesuatu insiden yang boleh melukakan dan mencederakan, bermula daripada sifat marah. Bila sebut bab marah ini, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, teringat kita sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, sesiapa yang dapat mengawal kemarahannya dalam keadaan dia mampu dan dia boleh sahaja melepaskan kemarahan itu. Nabi bagi tahu, siapa yang dapat kawal, dapat kontrol marah dalam keadaan dia boleh sahaja melepaskan kemarahan itu. Kita sebagai ayah, anak buat silap, isteri buat silap, kita boleh herdik, kita boleh maki, kita boleh amun, kita boleh buat apa saja nak melahirkan, nak mengeluarkan kemarahan tadi, kan? Boleh tak? Boleh. Tetapi kita mengambil sikap cool, sabar. Kata
Tapi orang yang macam ni, orang yang dapat kawal kemarahan dalam keadaan dia boleh melepaskan kemarahan itu, da'ahu Allah azza wa jal ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Besok di hari akhirat, di hadapan sekalian manusia yang dihimpunkan di hari mahsyar, Allah akan panggil dia. Tuan-tuan bayang, kalau kita ada satu assembly, satu majlis yang besar di masjid ini, ribuan, puluhan ribu yang hadir, tiba-tiba nama kita pengerusi panggil, tampil ke hadapan, ambil anugerah. Apa perasaan kita pada ketika itu? Dalam keadaan kita tidak perasaan, kita tidak menjangkakan kita akan dipanggil, kita akan diberikan anugerah. Apa perasaan kita masa itu? Kita akan merasa hebat. Ini lebih hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang panggil. Panggil untuk apa? Pilihlah mana-mana bidadari yang kau suka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan dan keutamaan orang yang boleh mengawal kemarahan. Baik, kawal marah, sabar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan, di dalam peristiwa Al-Ifk, dalam peristiwa fitnah yang tersebar, yang memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan perzinaan. Peristiwa itu peristiwa yang sangat besar, sehingga Nabi SAW sebelum turun wahyu pun Nabi mengambil sikap menyendiri, sebab peristiwa besar. Bukan senang kalau kita sendiri bukan senang nak terima hakikat bahawa isteri kita dituduh berzina, dalam keadaan didatangkan beberapa orang saksi munafik yang mengiyakan tuduhan itu dan disebarkan tuduhan itu. Bukan perkara yang senang, bukan perkara yang mudah. Tuan-tuan, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga akan terkesan. Lebih lagi, Sayyidina Abu Bakar ni lagi terkesan apabila salah seorang daripada kaum kerabat dia, kaum kerabat dekat Sayyidina Abu Bakar, sepupu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang turut menyebarkan berita palsu ini. Namanya Misbah. Misbah ni dahlah dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar memberikan segala bantuan perbelanjaan harian dia. Tiba-tiba dia pergi gigit kaki kawan ni. Tak kenang budi sungguh. Istilahnya tak kenang budi. Sanggup dia turut menyebarkan fitnah zina terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan perbelanjaan dia, kehidupan dia ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan, cuba kita letak diri kita pada saat itu. Apa reaksi kita akan buat? Akhirnya Abu Bakar Siddiq pun mengambil satu keputusan untuk menghentikan bantuan perbelanjaan kepada Syiah ni tadi, pada Misbah ni tadi. Hentikan. Dan itu pada kita, itulah tindakan yang paling wajar, yang munasabah. Kita dah bantu dia, kita dah support perbelanjaan dia tiap bulan, kita bagi bantuan setiap bulan. Tiba-tiba sampai pada kes ini, dia pula pergi sebar. Paling tidak dia mengambil sikap berdiam diri, sebab tak tahu, siapa pun tak tahu isu ni. Dia dalam keadaan dia tak tahu hujung pangkal, dia pun pergi sebar sama. Melukakan hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga Sayyidina Abu Bakar mengambil keputusan untuk menghentikan bantuan perbelanjaan kepada Misbah tadi. Perbuatan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur. Turun ayat dalam surah An-Nur ayat 22. Ayat 22 surah An-Nur ini sebenarnya diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar, khusus menegur perbuatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'tilul ulul fadl minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal
wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wa yasfahu alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan lagi kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perbuatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tadi bertekad untuk menghentikan bantuan perbelanjaan kepada kerabat dia. Allah tegur. Kata Allah, maafkan dia. Apakah kamu tidak mahu Allah mengampunkan kamu? Muslimat rahimakumullah. Satu. Baik. Sebab kehidupan kita memang sentiasa terdedah dengan provokasi-provokasi yang mungkin menyakitkan hati, sama ada daripada kawan-kawan, jiran, tetangga dan sebagainya. Kadang-kadang bergurau, terlajak. Akhirnya kita makan hati. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, walaman sabara wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Tetapi sesiapa yang bersabar dan memaafkan atas apa jua tingkah laku orang kepada dia, jangan sampai kita mendendami sesama kita kaum muslimin. Sebab nak ikut rasa marah memang, nak ikut rasa marah memang. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga tahu sifat pemarah ini akan mengakibatkan seseorang itu akan terjerumus masuk ke dalam neraka. Lalu Allah menggantikan lawannya, sabar. Sabar dan memaafkan. Kenapa? Sebab sesungguhnya demikian itu akan termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang mulia, kata Allah. Syu'ara ayat 43. Allah mengingatkan kita lagi, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Dan jika kamu mengatakan sesuatu kebajikan, jika kita mengatakan berkata tentang sesuatu yang baik, yang bermanfaat kepada ummah, dan menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Allah nak beritahu, Allah nak ajar kita, kalau kita memaafkan atau menyembunyikan kesilapan dan kesalahan orang lain, sahabat kita ada buat naya ke kita, ada buat zalim kepada kita, ada melukakan hati kita, menyakitkan hati kita dalam pelbagai bentuk dan variasinya, hanya kita berdua saja yang tahu. Dalam keadaan itu kita tutup rahsia. Cukuplah kita dengan dia. Kita tak perlu nak memviralkan isu tersebut dalam media-media sosial, tak payah. Cukup kalau sembunyikan, tutup, selesaikan masalah. Dengan perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita rujuk dalam bab qisas, hukum balas, Allah menyediakan pilihan. Allah menyediakan pilihan kepada kita. Kalau kita diiniaya dengan zalim, kalau sekiranya ada orang yang mencederakan kita, memukul kita, Allah sediakan pilihan yang terbaik untuk kita. Bahkan sehingga terbunuh pun Allah sediakan pilihan untuk kita. Allah menyatakan, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs wal 'ayna bil 'ayn wal anfa bil anf wal uzuna bil uzun wal sinna bis sin wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratu lahu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Allah menyatakan kepada kita sahabat semua, Allah kata,
kami telah menetapkan bagi mereka dalam urusan dalam Taurat bahawasanya hukum balas nyawa dengan nyawa. Mata dibalas mata. Cederakan mata orang, kita kena cederakan mata. Hukum qisas. Hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Luka-luka pun akan ada qisasnya, balasan yang sama. Tengok, kita boleh saja mengambil tindakan itu dalam bab qisas. Dalam bab qisas. Dalam bab bunuh contoh. Negara kita Section 302. Dalam Islam, seseorang yang membunuh orang lain, contoh lagi faham mudah, katalah yang terbunuh itu kaum kerabat kita, na'udzubillah, ini sebagai contoh, kita boleh sahaja meneruskan hukum qisas. Dalam perbicaraan mahkamah syariah, hakim nantinya akan bertanya kepada ahli warisnya, nak teruskan qisas atau macam mana? Allah nak selamatkan kedua pihak. Bunuh, balas bunuh. Pilihan yang ada ialah, pertama, oleh kerana kita marah sangat sampai kepada ahli keluarga kita terbunuh akibat pergaduhan, pergeseran dan sebagainya, terbunuh atau dibunuh dengan apa alasan sekalipun, dibunuh, maka balasannya adalah bunuh. Solusi yang kedua ialah hukum ahli keluarga si mati, ahli waris boleh sahaja memberikan kemaafan kepada orang yang membunuh tadi. Bila ahli keluarga memberikan kemaafan kepada orang yang membunuh tadi, maka orang yang membunuh tadi terlepas daripada hukuman mati. Tetapi dia kena bayar diat, bayar ganti rugi. Kawan ni pun kata, ayah dia kata, anakku mati dah. Dia mati pun tak datangkan manfaat dan faedah, kan? Kita maafkan dia dan dia akan diarah untuk membayar ganti rugi. Berapa? Itu mengikut piawaian dan kaedah yang telah ditetapkan. Caralah banyak, ada kaedah khusus. Baik, tuan-tuan, Allah kata, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Sesiapa yang melepaskan hak qisasnya, maka itu akan menjadi penebus dosa baginya. Orang sepak kita, orang pukul kita, kita boleh pukul balas, tapi kita tak pukul. Allah akan, perbuatan kita memaafkan, kita tidak mengambil hukum balas tadi sebagai salah satu pelebur kepada dosa-dosa kita. Ada satu insiden berlaku di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada suatu asar yang berlaku di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada seorang lelaki Quraisy dengan seorang lelaki Ansar. Dengan Allah alam tak tahu apa cerita, nak bergurau, telajak bergurau, tak tahu macam mana, dia pergi tolak orang Quraisy tadi, dia tolak orang Ansar tadi sampai jatuh tertiarap, jatuh apa dia sebut lah? Tertiarap kan? Jatuh tersungkur. Jatuh tersungkur sehingga patah gigi. Lalu kes itu diadukan kepada khalifah. Orang Ansar ni tadi, sahabat Ansar tadi mendesak khalifah supaya mengambil tindakan qisas. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, wasinna bil sinni, gigi dengan gigi, habis dia tolak, jatuh tersungkur, patah gigi. Zaman itu bukan ada dental nak buat gigi baru. Tak ada. Pilihannya adalah qisas. Dia desak khalifah beberapa kali, desak khalifah supaya ambil tindakan pada lelaki Quraisy tadi. Kebetulan pada ketika itu, ketika dia mendesak-desak itu, ada bersama khalifah itu ialah seorang sahabat Nabi SAW, Abu Dzar Al-Ghifari. Baik. Maaf, bukan Abu Dzar, Abu Darda. Kebetulan ada bersama khalifah itu ialah Abu Darda radhiyallahu anhu.
melihatkan keadaan dia semakin tegang, Abu Darda pun beritahu pada lelaki tadi. Aku pernah mendengar, kata Abu Darda beritahu pada lelaki tadi. Dia coolkan sahabat Ansar tadi, dia bagi cool, tenang, relax. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yusabu bi syai'in min jasadihi fayatasaddaqu bihi illa rafa'ahu Allahu bihi darajah wa hatta anhu biha khati'atan." Baik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Ma min muslim," tidak adalah seorang muslim yang terkena musibah di tubuhnya. Tak ada mana-mana orang Islam yang terkena musibah pada tubuh badannya, dipukul, diiniaya, dizalimi. Itu maksud Nabi SAW. Kemudian dia memaafkan pelaku perbuatan tersebut. Dia memaafkan kesalahan orang yang pukul dia tadi. Merujuk pada insiden ini, Abi Darda beritahu pada lelaki Ansar tadi, maafkan lelaki Quraisy yang tolak dia sampai jatuh tersungkur patah gigi tadi. Baik. Melainkan illa rafa'ahu Allahu bihi darajah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya, wa khatta anhu biha khati'ah, dan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Lelaki Ansar tadi bila dengar saja Abu Darda menyatakan hadis tersebut, maka dia pun bertanya kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Abu Darda, "Benarkah kamu mendengar itu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Dia nak confirm. "Benarkah kamu mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pernyataan tadi?" Abu Darda menjawab kepada lelaki Ansar tadi, "Kedua telingaku mendengarnya dan hatiku mengingatinya." Nak menunjukkan benda tu adalah serius. Dia bagi tahu pada lelaki Ansar tadi, "Aku mendengar dengan kedua telingaku dan aku mengingatinya dalam hati." Menyebabkan lelaki Ansar tadi pun dengan yakin terhadap kenyataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka orang Ansar tadi pun memaafkan perbuatan lelaki Quraisy tadi. Settle case. Khalifah pun beritahu, Khalid Muawiyah. Kemudian Muawiyah berkata kepada lelaki Quraisy tadi, bagi dia duit. Berikan dia duit. Sebagai apa? Sebagai kafarah tadi. Sebagai takzir. Sebagai diat hukum, sebagai diat ganti rugi. Nampak? Baik, itu dalam bab qisas. Dalam bab ini, kalau kita memaafkan dengan Allah, bagi kita dua ganjaran. Satu, diat, bayaran ganti rugi. Itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengampunan dan penebusan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Abu Hurairah cerita ada seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, inna li qarbatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusayyi'una ilayya wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya." Faqala, "La in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'ak minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik." Kata Abu Hurairah, lelaki tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Wahai Rasulullah,
memiliki seorang sahabat, seorang kerabat, ahli keluarga. Saya sambung tetapi dia putuskan. Dia ni mengadu dengan Nabi, dia ada kaum kerabat. Dia menjalinkan hubungan dengan kerabat dia tak mau kawan dengan dia, tak mau saudara dia, dia putuskan hukum, dia putuskan hubungan kerabat. Mereka berbuat baik, berbuat buruk kepada saya, tetapi saya berusaha berbuat baik kepada mereka. Ni, mengadu kepada Nabi. Saya dah buat baik kat dia, dia dah buat jahat kat saya. Saya dah buat baik kat dia, dia dah buat jahat kat saya. Kita nak berbaik dengan dia, dia tak mau. Kita nak berbaik dengan dia, dia masam muka, dia lari. Pergi ziarah dia, dia lari. Dia tak mau tengok muka kita. Kita nak buat baik, dia tak mau, dia buat jahat dengan kita. Ni aduan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kemudian dia kata, mereka tu berbuat jahil kepada saya, tetapi saya sabar dan tidak ingin membalas yang sama kepada mereka. Yang ketiga, Nabi dia beritahu dengan Nabi, macam-macam kelaku dia buat, macam-macam perangai, macam-macam perbuatan yang dia lakukan kepada saya, tapi saya tak balas. Ada tiga benda, tiga perkara diadukan. Satu, tak nak kawan, tak nak bersaudara, putus saudara. Yang kedua, saya buat baik dekat dia, dia buat jahat kat saya. Yang ketiga, dia selalu buat inyanya kepada saya, selalu menzalimi saya, tapi saya sabar. Tapi saya sabar, kata sahabat lelaki tadi kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata, jika benar apa yang kamu kata, jika benar apa yang kamu kata, maka seakan-akan kamu sedang menabur debu-debu panas di wajahmu. Jika benar apa yang kamu kata, kata Nabi SAW, ia seumpama kamu sedang menaburkan debu-debu panas di mukanya, dan sentiasa Allah akan menolong kamu selama kamu terus berbuat baik seperti itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksudnya apa? Debu-debu panas itu ialah dosa-dosa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mana kamu berbuat baik kepada dia, dia akan mendapat dosa atas perbuatan dia tersebut. Ini anjuran, hadis ini memberikan anjuran kepada kita untuk kita bersabar dan memaafkan. Sabar satu, memaafkan satu. Memang sebab dia bukan mudah dan senang. Kerana itu Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memberikan pilihan yang terbaik untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sesiapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan pernah gusar. Dia nak putuskan saja, ya sudah. Apa dia nak kata, ikut dia. Apa dia nak kutuk kita, jangan layan. Selagi mana maruah kita tidak diinjak, tidak dipeleceh, tidak memfitnah, selagi mana tidak menjejaskan kehidupan kita, selagi mana tidak menjejaskan aib dan maruah kita, kalau sehinggalah melampau-lampau sampai kepada kita pun dipandang serius, kita ada pilihan. Kita boleh mengambil tindakan mahkamah, kita boleh saman di mahkamah, ataupun kita maafkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aw ma 'amilta annal mu'mina yushaddadu alaihi liyakuna kafaratan li khatayahu." Tidak tahukah kalau ujian berat yang diberikan kepada orang mukmin itu tidak lain agar boleh menjadi penghapus dosa bagi orang-orang tersebut. Kita kena ingat, kadang-kadang apa yang menimpa kita itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semakin berat ujian yang menimpa kita, semakin kuat kita bersabar, maka semakin banyak dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, semakin banyak kita meraih ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kita itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasabbul mu'min kafaratul li khatayahu. Sakit yang dideritai, kadang-kadang sabar yang perlu kita lakukan adalah datangnya ujian daripada Allah dalam bentuk sakit, kepayahan, kesusahan, kelaparan, kesempitan. Itu semua ujian daripada Allah Tabaraka Ta'ala. Sakit contoh. Nabi kata sakit yang dideritai. Kita ni tuan-tuan, orang Melayu ni, dalam negara ni, di antara ujian yang besar kepada kita, penyakit 3 serangkai. Tambah dengan penyakit go out, penyakit gout. Semua berpunca daripada saraf kita, pemakanan kita, dan Allahu alam banyak sakit. Dan kena hati-hati. Nabi kata apa? Setiap penyakit yang kita deritai itu adalah penyebab kepada penghapus dosa. Kena sabar. Tuan-tuan, ketika Covid melanda, Allah takdirkan, alhamdulillah, saya bersama teman-teman yang lain terlibat secara langsung menguruskan jenazah Covid-19. Memang satu ujian yang sangat besar. Kita melihat bagaimana kesabaran, kita melihat bagaimana keperitan dan kesusahan pada saat dan ketika itu. Bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah. Kita yang mengurus ni juga perlu kepada kesabaran. Tuan-tuan ingat, senang nak pakai PPE berjam-jam. Kalau sejam tahan lagi, bukan mudah. Para petugas di hospital, semua nurses, doktor, semua pakai PPE, bukan selapis, 2-3 lapis daripada pakai. Bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah. Saya melihat dengan dua mata kepala saya sendiri, saya mendengar dengan telinga saya sendiri, saya berada di tempat-tempat kejadian. Bagaimana ketabahan kaum muslimin dalam negara kita, sahabat kita, diuji dengan sakit tersebut, sehingga sampai kepada kewafatan ahli keluarga mereka. Tuan-tuan bayangkan dalam SOP 1 dan SOP 2, kalau kita letak diri kita, bukan mudah tuan-tuan. Apabila seseorang itu dibawa pergi ke hospital, itu kali terakhir kita tengok dia. Sekiranya dia sembuh, dia akan balik, alhamdulillah, dia akan bersama dengan kita. Kalau dia pergi, itulah kali terakhir kita tengok dia hidup-hidup, dalam keadaan sakit yang macam-macam, sehingga dia tiarapkan, ditidurkan dan sebagainya. Satu benda, sampai dah meninggal dunia pun tak boleh nak urus, tak boleh nak ziarah. Tuan-tuan bayang, kami antara orang-orang yang terakhir yang menatap wajah semati. Itu pun tak semua. Ahli waris hanya boleh bawa, serahkan handphone, pihak hospital akan ambilkan video dan gambar muka arwah, muka si mati. Itu saja terakhir. Kemudian diuruskan, dikafankan tanpa dimandikan. Kafan pun tidak, kafan pun tidak, masuk dalam body bag, 2 lapis body bag, solat ke bumi. Ahli keluarga, SOP pertama, siapa pun tak boleh, keluarga seorang pun tak boleh. Hanya petugas-petugas yang diberikan tauliah, diberikan kebenaran saja yang boleh menguruskan. Sehingga berlaku satu tempat di satu tempat dalam Selangor ni, ahli keluarga emosi, tak dapat kontrol. Ialah ujian tadi datang menguji kesabaran atau
menggamit rasa marah dan tak puas hati. Kalau mereka yang berlapang dada beriman, dia akan, ni qadar Allah, tak apalah, dah kehendak Allah begitu, SOP pun begitu, sami'na wa ta'na, selesai. Dia pun hanya melihat daripada jauh saja. Ada satu tempat keluarga tak sabar, keluarga tak sabar, dia rempuh pagar kubur, nak rempuh masuk juga, nak pi sibuk juga kat situ, sampai polis datang, dah jadi kes lain. Nampak? Tak sabar. Kalaulah mereka bersabar, itu kan lebih baik. Kita hanya mampu mengingatkan supaya bersabar. Sabar itu ada di sanubari di hati masing-masing. Kita pun kena marah, tak pasal-pasal. Kita hanya datang untuk membantu orang kita pun kena maki. Sabar juga lah buat macam mana. Nak balas marah memang boleh lah. Tapi saya kata apa, saya kata tak apalah, masih saya nak peluk sekali. Kita pakai DPI ni kan, nak nak peluk sekali tengok, tak nak pula. Kita jangan marah, kita tak apalah bang, jom. Kemudian ada SOP kedua bolongkah, baru dibenarkan keluarga turut membantu pakai PPE. Alhamdulillah. Setelah setelah kadar makin menurun. Baik. Sabar. Sebuah hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma min mu'min wala mu'minatin wala muslimin wala muslimatin yamradu maradan illa qassallahu anhu minal khatayahu." Tidaklah seorang lelaki mukmin dan tidaklah seorang mukmin dan mukminah atau muslim dan muslimah yang mengalami sesuatu penyakit yang keras. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimah rahimakumullah, penyakit yang sedang kita deritai, na'udzubillah. Tapi bagi tahu, sesiapa daripada kaum muslimin yang Allah uji mereka dengan penyakit berat, ada di antara kita dia kena sakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, gout, jantung, tak boleh nak buat apa sampai tahap nak kena insulin, nak kena macam-macam, nak kena dialisis dan sebagainya, hari-hari, seminggu hari. Memang membebankan dan menyusahkan, kan? Cukup masa nak kena makan ubat. Baik, kepada mereka sabarlah. Tengok apa kata Nabi, setiap sakit yang kita derita itu, kata Nabi, melainkan Allah akan mengurangi dosa-dosa. Allah sedang melakukan penyucian dosa-dosa kita. Bersabarlah di atas ujian kesakitan yang kita alami. Dalam masa yang sama kita kena berusaha untuk merawati penyakit tersebut. Setiap penyakit akan ada ubatnya, tinggal lagi diserasi atau tidak. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kalau dikurangkan banyak lagi, perbahasan yang agak panjang lagi mengenai tajuk ini. Apa yang telah kita sampaikan itu moga-moga menjadi manfaat kepada saya dan manfaat kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Akhirnya bersabar dan pemaaflah kita. Belajar untuk bersabar, belajar untuk memaafkan. Walaupun orang tak minta maaf, tetapi kita memaafkan mereka, kita telah mendapat pahala dan Allah telah angkat darjat kita. Soal dia nak minta maaf, itu urusan dia. Urusan kita telah pun memaafkan segala kesilapannya tanpa kita menyimpan rasa dendam di hati kita. InsyaAllah ada masa kita sambung lagi bab ini. Subhanallah bihamdik, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah bi'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.